Kita ada bawakan satu berkaitan dengan topik kita pada waktu ini tentang bakat muda sezaman 2021 ataupun BMS 2021. Bersama kita pada waktu ini untuk berkongsi tentang BMS 2021 ini. Kita bawakan Tuan Fazal Siddiq, kurator bahagian pengurusan pameran koleksi dan konservasi Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Fazal kerana bersama kami. Okey, jadi kita mohon untuk Tuan Fazal untuk kongsi dengan kita berkaitan dengan BMS 2021 ini. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Hani dan Das. Okey, untuk pengetahuan umum, bakat muda sezaman ini adalah sebuah pertandingan atau anugerah peringkat nasional lah yang prestige untuk pelukis muda lah. Jika filem ada anugerah pelakon harapan, misalnya RTM pun dalam bidang nyanyian pun ada anugerah bintang RTM untuk bidang nyanyian. Tapi untuk seni lukis kita ada satu anugerah khas untuk mencungkil pelukis-pelukis baru yang baru keluar daripada IPT kan, daripada Institut Pengajian Seni untuk menunjukkan bakat mereka ataupun memamerkan karya-karya mereka lah. Secara tradisinya pameran ni dia dianjurkan oleh Balai sejak tahun 1974 lagi. Oh, okey. Dah lama sebenarnya. Sudah berumur lebih kurang 40 tahun lah. Wow. Boleh dikatakan pameran ni ataupun anugerah ni adalah anugerah yang tertua di Asia Tenggara dan mungkin di Asia. Antara pemenang-pemenang sebelum ini, siapakah mereka yang pernah dianugerahkan? Ramai. Semenjak kita adakan sejak tahun 70-an, kita telah mencungkil ataupun kita telah menghasilkan ramai lah. Maknanya asal daripada mereka yang masuk, pelukis-pelukis muda yang masuk dalam pertandingan ni, mereka bukan antara pelukis-pelukis yang mantap atau terkenal lah di Malaysia pada hari ini. Misalnya Hasnul Jamal Saidun, Mak Fuad Osman, Lee Kan Sing, dan ramai lagi lah tu antaranya. Okey, setiap bila ada penganugerahan, kita mesti ada tema. Untuk BMS ni ada tema juga ke? Okay, untuk kita berada dalam norma baru ni kan, bakat muda zaman atau Balai Seni Negara ni kita anjal terhadap perkembangan semasa kan. Dalam norma baru ni kita tak ada tema, tapi kita ada satu seni di lokasi tu. Kita nyatakan di lokasi ini secara tradisinya mereka ataupun pelukis muda yang untuk masuk pertandingan ni mereka perlu menghantar borang permohonan ataupun cadangan karya mereka ke Balai Seni Negara. Tetapi dalam norma baru ni mereka tidak perlu lagi, mereka hanya muat turun borang di dalam laman web kita dan terus menghantar cadangan-cadangan karya mereka. Hanya satu cadangan saja yang mereka perlu nyatakan yang untuk kita nilai. Maknanya seni di lokasi tu mereka tidak perlu berada di menghantar karya tu di Balai Seni Negara, tapi mereka boleh mencadangkan karya mereka diadakan di tempat mereka sendiri. Misalnya mereka ada kerjasama dengan muzium, dengan galeri, dengan rumah-rumah seni ataupun di studio mereka sendiri. Maknanya mereka boleh pamerkan karya mereka di studio mereka sendiri. Maknanya tak perlu lagi berada di Kuala Lumpur lah. Maknanya mereka lokasi ni terbuka di seluruh negara. Di Sabah Sarawak kan terpulang untuk mereka cadangkan di mana mereka nak pamerkan karya mereka itu sendiri. Okey, itu yang disebut seni di lokasi tu. Dan tidak terhad kepada lukisan. Dia seni, jadi terbuka. Kita dapat lihat dari skrin tadi ada pelbagai pameran menarik yang umpama kereta kancil bersalji dan yang nampak macam tersusun warna-warni pelangi. Memang ada pelbagai jenis karya yang dipamerkan dan ini antara penyertaan kepada BMS untuk kali ini. Jadi memang menarik. Semua ni adalah sesuatu yang kalau orang yang tidak ada bakat macam saya ni tengok tu dah wow lah. Betul-betul. Ini seperti mana yang tertera menerusi visual pada waktu ini, antara karya-karya seni yang disebut sebagai seni di lokasi. Okey, dan ini semua maknanya bila mereka nak masuk dalam penyertaan ini, mereka perlu ambil gambar dan hantar. Begitu. Okey, untuk bakat muda zaman, secara tradisinya mereka perlu mencadangkan karya mereka dan mereka perlu menghantar cadangan mereka tu kepada Balai Seni Negara. Itu secara tradisinya, tapi dalam dorang baru ni mereka hanya muat naik saja imej karya mereka yang kita sediakan di dalam web kita, dan hanya satu karya yang mereka perlu cadangkan untuk dinilai oleh juri-juri lah. Apa yang menarik dalam pertandingan ni adalah antara pertandingan kita ada pertandingan bakat
pertandingan-pertandingan seni lukis peringkat negeri. Tapi inilah peringkat nasional, orang kata yang prestige lah. Dan untuk tahun ni kita menawarkan harga ataupun hadiah 100,000 wang tunai lah kepada lebih kurang 9 pemenang kan. Hadiah utama ialah 30,000. Wow, RM100,000 untuk 9 orang pemenang. 9 pemenang. Dan pemenang tempat yang pertama RM30,000 tunai. Tunai. Kita lihat ni pameran yang berupa macam padang bola tu. Saya rasa kita dalam skrin tu adalah antara penjurian bakat muda sezaman lah yang untuk edisi yang lepas. Okey. Penjurian tu dilakukan oleh untuk nombor baru ni ataupun seni lokasi ni, juri akan pergi ke lokasi-lokasi yang dicadangkan oleh pelukis sendirilah. Maknanya kalau dicadangkan karya itu diletakkan di muzium Pulau Pinang, kita akan juri tu akan ke sana untuk menilai bersama-sama dengan pelukis sendirilah. Okey. Dan apa yang perkara-perkara unik yang dinilai sebenarnya untuk memastikan, sebab bila dah ramai sangat ni, nak pilih pun susah ni. Jadi apa kriteria yang boleh memenangi hati juri kita ni? Memang suka sebenarnya untuk menilai sebuah karya seni tu kan. Sebab kita akan melihat dari segi konsep, idea, kreativiti pelukis sendiri. Tetapi biasanya penjuri akan melihat kelubiasaan yang dihadirkan oleh pengkarya sendirilah. Jika karya-karya itu orang kata melakukan perubahan ataupun inovasi yang mungkin tidak pernah dilihat lagi, itu mungkin ada peluang untuk orang kata kita tengah-tengahkan sebagai pemenang lah kan. Okey, dan apabila telah pun berlangsung selesainya penjurian ini, hari yang terutama tu, penganugerahan tu bila sebenarnya akan dilaksanakan? Pameran ini akan berlangsung pada bulan November hingga bulan Februari. Tetapi kita ada tetapkan tarikh tutup penyertaan pada 31 bulan Mei. Maknanya ada lebih kurang 2 bulan lagi. Maknanya pencadang-pencadang karya boleh ambil peluang lah untuk menghantar karya mereka. Tapi biasanya kita akan adakan penganugerahan tu biasanya 2 bulan selepas karya-karya itu telah siap ataupun dijuri, dinilai, dan kita akan adakan lah biasanya dalam sebulan atau 2 bulan selepas. Maknanya kalau berakhirnya penghujung bulan Mei, dia sama ada nanti bulan Julai ataupun bulan Ogos nanti, begitu? 31 bulan Julai ni, bulan Mei ni adalah tarikh tutup penyertaan. Pameran tu akan berlangsung daripada bulan November hingga Februari, 5 bulan. Mungkin dalam bulan awal Julai Januari mungkin. Okey, faham sekarang. Okey, jadi dan pameran tersebut adalah di lokasi masing-masing. Ya, di lokasi yang dicadangkan oleh pelukis itu sendiri. Okey. Saya ucapkan selamat berjaya kepada pengkarya-pengkarya muda kita yang akan menyertai hadiah yang lumayan ditawarkan RM100,000 secara keseluruhan, RM30,000 untuk pemenang utama dan 9 hadiah keseluruhan. Pastikan anda menghantar penyertaan anda untuk dijuri sebelum tarikh tutup 31 hari bulan Mei nanti. Bagi mereka yang ingin turut serta, kita war-warkan bagaimana caranya nak pergi ke mana? Okey, lagi-lagi saya maklum, tarikh tutup penyertaan 31 bulan Mei. Mereka hanya perlu melawati laman web Balai Seni Negara. Di sana kita ada satu borang yang mereka boleh turunkan borang tu dan hantar melalui dalam talian. Terima kasih Encik Faizal kerana sudi bersama kami, dan kita ucapkan selamat berjaya sekali lagi kepada semua pengkarya muda.